Okey guys, untuk pengetahuan korang, ekonomi China sekarang ni sudah masuk ke dalam satu fasa ni yang kita panggil sebagai deflasi. Maybe korang sebelum ni tertanya-tanya bila harga nak jatuh? Bila harga nak jatuh? Kan? Okey, deflasi ni adalah satu keadaan di mana paras harga umum mengalami kejatuhan. Okey, apa itu deflasi? Deflasi ni sebenarnya adalah lawan kepada inflasi. Kalaulah inflasi itu mengalami kejatuhan, itu tidak bermakna bahawa harga barang-barang itu turun guys. Ia bermaksud bahawa peningkatan ataupun kelajuan di dalam kenaikan harga barang tu diturunkan. Akan tetapi apabila kita kata sebagai deflasi pula, deflasi inilah satu keadaan di mana harga barang-barang secara umum mengalami kejatuhan. Okey, jom saya share dengan korang macam mana kita nak baca data deflasi. Jawabnya sungguh mudah guys. Kalau korang tengok dekat sini yang warna biru tu dia menunjukkan kadar inflasi, sementara yang warna kuning ni dia menunjukkan deflasi. Jadi kalau korang tengok dekat sini dengan jelas bahawa sejak daripada Januari 2023 ni, kadar inflasi negara China ni dia semakin menurun hinggalah mereka masuk ke dalam satu fasa ni yang kita panggil sebagai deflasi. Dalam ekonomi kadar inflasi yang terlalu tinggi pun tak baik, kadar inflasi yang terlalu rendah sampai mencapai negatif pun tak baik. Oleh itu kita kena mencapai satu kadar inflasi yang ngam-ngam saja, iaitu sekitar 2%. Kalau korang tengok data dekat sini iaitu pada bulan Oktober dan juga bulan November, deflasi telah berlaku dekat negara China. Kenapa deflasi ni bahaya guys? Okey, bila kita masuk ke dalam fasa deflasi ni, ia bermaksud bahawa consumer ataupun pengguna ni mereka tidak lagi yakin untuk berbelanja. Kenapa dia orang tak yakin berbelanja? Jawabnya adalah sebab consumer sentiasa ada satu expectation bahawa harga akan semakin jatuh dan jatuh. Dia macam inilah. Sebagai contoh kau tengok satu barang tu harga dia jatuh kan. Katalah daripada RM2 pergi kepada RM1.50, dan kemudian kau fikir, kenapa aku nak beli sekarang? Sebab aku yakin harga barang akan jatuh lagi pada masa akan datang. So might as well aku tunggulah harga barang tu semakin jatuh, nanti baru aku beli. Keadaan ni bahaya sebab apa? Once the consumer stop spending, ekonomi akan mengalami kejatuhan. Dan di situlah bahawa petanda-petanda bahawa ekonomi akan masuk ke dalam fasa kemelesetan seandainya kerajaan dekat sebuah negara tu tak lakukan sesuatu. Hampir pasti bahawa dalam masa terdekat ni China akan melaksanakan satu dasar stimulus ni, maksudnya dia mengamalkan satu dasar ekonomi berkembang lah. Dasar stimulus ni dia boleh kita bagikan kepada dua lah. Yang pertama monetary policy, iaitu menurunkan kadar faedah. Yang kedua adalah meningkatkan perbelanjaan kerajaan, ataupun kita panggil sebagai dasar fiskal. Dasar monetary bermaksud bahawa China mungkin akan menurunkan lagi diorang punya kadar faedah. Yang mana kita tengok sejak tahun 2016 sebenarnya kadar faedah mereka dia tak berubah lah. Akan tetapi kalau diorang tak ubah pun kadar faedah ni, diorang kena meningkatkan perbelanjaan kerajaan lah. Maksudnya kerajaan China dia kena start spending big untuk menyelamatkan ekonomi China. Kalau diorang tak buat sesuatu, bermaksud tidak mustahil ekonomi China akan masuk ke dalam kemelesetan. Jadi guys, kenapa kita kena ambil berat pasal ekonomi China? Jawabnya adalah sebab China ni dia adalah antara rakan dagang terbesar dengan negara kita, dan dia juga adalah ekonomi kedua terbesar dekat dunia ni. Seandainya diorang ni masuk ke dalam kemelesetan, diorang boleh tarik ekonomi dunia ni ke dalam kelembapan ekonomi. Alright guys, semoga korang dapat sesuatu daripada video saya. Jangan lupa bagi saya satu like dan juga sharekan video ni.